Tuan-tuan dan puan-puan, ini lebih ringan apa dia? Ketika musafir. Ketika kita musafir, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita musafir, kita tidak lagi normal. Betul ke betul? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah ketika musafir, kalau tengok kepada hukum fiqah, ketika musafir, kita disuruh supaya apa? Mengambil rukhsah, mengambil hadiah daripada Allah Azza wa Jal. Apa dia? Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk, bagi orang berpuasa, kita disuruh untuk berbuka ketika musafir. Ketika kita musafir, kita dibenarkan untuk jamak dan qasar. Sebab itulah jamak dan qasar tidaklah ada yang dipanggil sunnah salat qabliyah dan ba'diyah, kalau perasan. Kalau you all fahamlah. Kalau belajar fiqah tu ustaz tu terang benda tu. Tak terang nak buat macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah ketika jamak dan qasar tidaklah disunnahkan untuk qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Tak ada, jamak qasar sahaja. Just pendekkan salat qasar dan kumpulkan salat pada waktu yang tertentu. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, ketika kita musafir, tuan-tuan dan puan-puan, kita terhalang daripada untuk solat seperti biasa dan normal. Sebaliknya, kita ambil hadiah Tuhan, apa dia? Jamak dan qasar. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kalau ada orang tiba-tiba dia buat qasar zuhur, dia buat qasar dan jamak asar pada waktu zuhur, okey, jamak takdim, tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba dia bangun qabliyah zuhur, tiba-tiba dia bangun buat ba'diyah zuhur, ketahuilah yang pertama, dia ni tak faham. Jahil, satu. Jahil. Yang kedua apa dia? Yang kedua, dia telah melakukan perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi SAW. Kenapa? Tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang Nabi contohkan apa dia? Ketika baginda musafir, baginda salat qabliyah, baginda salat ba'diyah, tak ada. Yang ada jamak qasar. Kenapa? Berdasarkan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, Tuhan tetap bagi pahala jika sekiranya ketika kita bermukim, kita konsisten salat qabliyah subuh. Kita konsisten salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Kita konsisten salat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Kita konsisten salat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kita konsisten salat ba'diyah isyak 2 rakaat. 12 rakaat kita konsisten. Tak tinggalkan. Dan ketika kita musafir, soalannya, adakah kita masih dapat pahala qabliyah ba'diyah? Jawapannya adalah ya. Nampak tak, tuan-tuan dan puan-puan? Siapa rasa pentingnya ilmu? Cuba angkat tangan sikit. Siapa rasa pentingnya belajar ilmu yang betul? Angkat tangan dan say I. Siapa rasa pentingnya setiap perbuatan itu disandarkan kepada Al-Quran dan disandarkan kepada hadis Nabi SAW? Angkat tangan sikit. Dah bila pula haram angkat tangan kita pada subuh? Alright. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Okey, sebab itulah berdasarkan apa yang Ibnu Hajar kongsikan daripada Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam ini, yang terkenal dengan kitab, apa dia? Kitab Ihya Ulumuddin. Yang kebanyakan rumah-rumah orang Islam ni ada kitab. Kitab Ihya Ulumuddin, sekalipun dia tak baca. Boleh faham? Okey, baik, mudahnya apa? Maknanya, sentiasalah kita ada 3 pilihan. Yang pertama, pilihan untuk berzikir menggunakan lidah kita. Yang kedua, pilihan untuk maki orang. Dan yang ketiga, pilihan untuk mendiamkan diri. Anda nak pilih yang mana pagi ni? Anda nak pilih yang mana? Tuan-tuan dan puan-puan, jika sekiranya anda Roketian, kita memilih untuk subhanallah, 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 subhanallah. Betul? Kita pilih apa? Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, salafus salih, kalau kita melihat amalan salafus salih, tuan-tuan dan puan-puan, para ulama sunnah menyatakan bahawa salafus salih, mereka pilih 2 sahaja untuk zikir. Mereka pilih 2 untuk zikir. Yang pertama, istighfar. Mereka akan istighfar, memperbanyakkan istighfar. 1, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. 1.
Yang kedua, mereka memperbanyakkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nampak tak? Kalau you all tanya saya lebih cenderung untuk istighfar dan alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Salafus salih yang saya tahu, yang saya baca berdasarkan asyar, mereka memperbanyakkan istighfar, mereka memperbanyakkan alhamdulillah. Tanpa menafikan ada zikir-zikir lain. Seperti selawat Nabi. Okey, seperti subhanallah wa bihamdih. Betul. Tetapi kalau ditanya kepada salafus salih apa amalan mereka, mereka banyak istighfar dan mereka banyak sebut alhamdulillah. Ini rahsia mereka berzikir. Dapat? Yang sebenarnya tidak lagi rahsia. Okey, yang sebenarnya tidak lagi rahsia. So, pada pagi ini simpulnya apa? Saya menggalakkan para roketian saya yang datang kuliah subuh pagi ini, tanda pasut anda adalah yang anda hadir pada pagi ini adalah memperbanyakkan apa? Lidah ni memperbanyakkan istighfar dan memperbanyakkan sebut alhamdulillah seharian insya-Allah. Baik, pada halaman yang ke-10. Okey, pada halaman yang ke-10 pengarang ni mencatatkan tetapi perlu diingat. Tuan-tuan dan puan-puan, pengarang ni nak bagi mindset betul. Sebab kadang-kadang kita punya keinginan untuk melakukan tindakan beragama ni lebih laju daripada ilmu. Oh, semangat nak beramal ni. Okey, semangat beramal ni bagus. Tetapi semangat beramal mesti dipandu dengan ilmu. Boleh faham? Okey, saya ulang balik. Semangat beramal ni, semangat beragama ni mesti dipandu dengan ilmu. Berapa ramai orang semangat beramal tetapi mereka tak ada ilmu. Allahu Akbar. Dan akhirnya mereka ditipu oleh syaitan. Mereka ditipu oleh iblis. Tuan-tuan, sebab itulah apabila kita dengar cerita kan, ada seorang alim yang tidur di masjid dan seorang abid yang solat. Tuan-tuan, tiba-tiba di luar masjid ada syaitan sedang mengintai. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kisah ni, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang diganggu oleh syaitan? Tuan-tuan, syaitan pilih siapa? Syaitan pilih yang sedang solat. Nampak tak? Nampak tak? Sebab itulah, biarlah amalan kita sikit. Okey, saya ulang balik. Okey, saya ulang balik. Ini penting. Dan saya kena tulis. Apa dia? Amalan sikit, amalan banyak. Nak pilih yang mana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih yang ini. Dah pula, dah. Ustaz ramai kata amalan kena banyak kan? Minta maaf, saya bukan yang ini. Okey, saya suka yang ini. Amalan sikit. Kenapa? Amalan sikit yang satu Allah suruh, yang kedua Nabi tunjukkan. Dapat? Dan ini datang daripada mana? Datang daripada ilmu. Okey, daripada banyak amalan, kita tak tahu daripada mana datang dia. Okey? That's why amalan sedikit tetapi datang daripada Allah, datang daripada Nabi SAW, full stop. Sebab itulah kata pengarang ni, tetapi perlu diingat amal soleh yang dilakukan bagi menjana pahala perlu mengikut garis panduan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Dan pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share ni. Okey, satu kaedah yang you kena ingat dalam hati. Apa dia?
Kata para ulama hadis, apabila kita ingin melakukan amalan-amalan soleh, kita perlu ingat perkataan ni. Apa dia kaedah dia? Al-hubbu wal ittiba'. Al-hubbu wal ittiba'. Apa ni? Yang pertama, cinta. Dan yang kedua, ikut. Apa dia? Al-hubbu wal ittiba'. Bila kita nak beramal, kita mesti cinta. Cinta kepada apa? Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta tadi mesti ditunjukkan dengan apa? Cinta tu mesti ditunjukkan dengan al-ittiba'. Apa ittiba'? Mesti ikut. Sebab berapa ramai orang yang cintakan Allah, cintakan Muhammad, tetapi mereka tak ikut pun Nabi. Betul tak? Pasal tak benda tu? Okey, berapa ramai orang cakap saya cintakan Muhammad, tetapi mereka tak ikut pun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya selalu memikirkan, saya selalu bercakap kepada diri saya, jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok saya, adakah baginda happy dengan saya? Adakah baginda bila tengok amalan saya, adakah baginda happy dengan saya? Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, saya salah seorang daripada peminat satu siri dokumentari yang dipanggil sebagai apa? Laukana bainana. Laukana bainana al-habib. Siapa pernah dengar lagu tu? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ketika itu, saya pertama kali menonton rancangan itu ketika saya berada dekat Dubai. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kata subhanallah, dahsyat betul lah orang yang mengilhamkan segmen ataupun dokumentari ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita panggil apa? Dokumentari itu, setiap episod tuan-tuan dan puan-puan, menyebabkan saya menangis. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Lau kana bainana al-habib. Tuan-tuan, perkataan itu menggambarkan apa? Just visualkan. Sebab saya orang visual. Saya memang memperkasakan visual saya. Membayangkan jika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kerja buat saya, adakah baginda happy dengan saya? Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah saya bina tu M-World. Mudah-mudahan baginda Nabi akan tersenyum melihat saya satu hari nanti. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, anda pun sama. Bila anda tulis tesis, bila anda buat eksperimen, bila anda buat coding, bila anda jumpa SB, cuba bayangkan kalau baginda tengok you jumpa SB, adakah baginda akan senyum pada you? Cuba imaginekan benda tu. Cuba datangkan that perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa para sahabat Nabi mereka bersungguh-sungguh untuk hidup? Mereka sungguh-sungguh berjuang. Sebab mereka sentiasa membayangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan mereka. Dan mereka tak nak kecewakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Sebab itulah saya membaca kisah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan saya cuba untuk fahamkan para sahabat Nabi, mereka tak pernah menyembah Muhammad. Mereka tak menyembah Muhammad. Tetapi mereka sayang kepada Muhammad lebih daripada mereka sayang kepada diri mereka sendiri. Dan mereka sanggup buat apa sahaja untuk Muhammad. Dan saya selalu memikirkan, di manakah level saya dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in? Adakah perjuangan saya sama macam mereka? Ataupun saya hanya syok sendiri sahaja? Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk menjadi orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita berbeza. Saya diajar oleh guru-guru saya untuk mencintai Nabi dengan ilmu. Dan kita tidak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah saya tak pernah ajar anak murid saya untuk menyembah Muhammad. Saya tak pernah ajar anak murid saya untuk sujud pada Muhammad. Kita hanya sujud, rukuk, mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita mencintai Muhammad dengan ilmu. Berapa ramai orang yang tersesat dalam mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik. Ramai orang yang tersesat kerana mencintai Muhammad. Pelik bunyi itu, pelik sangat. Tuan-tuan, ada orang yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal ketika mencintai Muhammad. Okey? Bagaimana tu? Bagaimana? Sebab mereka mencintai Muhammad tanpa ilmu. Tuan-tuan, ada orang yang menyembah Muhammad tanpa mereka sedari. Sedangkan itu bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan seperti Kristian yang menyembah Jesus. Okey? Kita menyembah Allah Azza wa Jalla mutlak. Kita menyembah Allah Azza wa Jalla tanpa mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi kita mencintai Muhammad kerana Allah Taala mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah
kita tak boleh puji Muhammad kecuali apa yang Muhammad ajarkan. Maknanya, untuk kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey, la ifratun wala tafrit. La ifratun wala tafrit. Maknanya apa? Kita tak boleh puji Muhammad dan letakkan Muhammad sama level dengan Tuhan. Dan itu berlaku dalam masyarakat. Kenapa? Sebab jahil. Sebab jahil. Sentiasalah kejahilan itu membunuh kita. Sebab itulah saya suka untuk mengajak para asatizah, orang-orang agama, buatlah PhD, buatlah master. Supaya apa? Ilmu kita tu tak level dia degree. Sebab masa degree ni kadang-kadang kita mungkin tuang kelas, kita mungkin belajar pun tak faham, kita mungkin kadang-kadang kejap masuk kelas, kejap lari pada kelas. Sebab itulah orang-orang agama perlu level dia PhD. Kenapa? Supaya dia sedar bahawa berilmu ni mesti dengan metod. Berilmu ni mesti ada kaedah. Ilmu ni mesti ada pillars. Dan itulah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Setiap satu tindakan kita ni mesti tanya. Okey, mesti tanya apa yang Nabi buat. Nabi ajar macam mana? Sebab itulah seawal kuliah yang pertama, tak salah saya sebut, apabila kita bertanya tentang urusan agama, okey, apabila kita bertanya tentang urusan agama, tolonglah tanya dengan soalan yang betul, perkataan yang betul. Contoh, apa dia? Ustaz, ini apa hukum dia Ustaz? Ramai orang tanya macam tu. Ustaz, ini apa hukum dia Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah salah. Tetapi soalan begitu akan membuka banyak ruang untuk Ustaz bagi jawapan salah. Dapat? Kita yang buat tesis pun, untuk kita pergi buat kuesioner, hantar kuesioner, kita kena bina dan kita kena bina kuesioner ikut kaedah, betul ke betul? Kita kena bina kuesioner ikut kaedah. Mesti guna ayat betul, perkataan betul untuk responden yang betul supaya dapat jawapan yang betul. Betul? Kenapa bila beragama kita main bedal? Kenapa agama kita, jawapan kita, ustaz buat, ustaz buat. Ustazah buat. Dah bila pula ustaz, ustazah ni agama? Okey, dah bila pula ustaz, ustazah mewakili agama? Tak betul. Ustaz, ustazah manusia. Ada hari betul, ada hari salah. Sebab itulah dalam ilmu hadis, okey, ada satu mindset yang betul. Kata para ulama hadis, sammu lana rijalakum. Sammu lana rijalakum. Maknanya apabila para ulama hadis dengar orang bercakap tentang agama, Quran dan sunnah, mereka tanya, sammu lana rijalakum. Tolong habaq mai dekat aku, daripada mana sanad hang ni? Faham tak? Maknanya, adakah datang daripada Nabi ataupun hang main bedal je? Nampak tak? Sammu lana rijalakum. Tolong sebut dekat aku, siapa yang sebut ni? Adakah daripada guru kau sampai Nabi ataupun kau cipta apa yang Nabi tak buat? Nampak tak? Maknanya apa? Soalan kita, ustazah, dalam bab solat ni ustazah, apa yang Nabi ajar? Nampak tak? Nampak tak cara soalan tu? Dan itulah yang sebenarnya dilakukan oleh para ulama mazhab. Kesemua a'immatul mazahib, sebenarnya mereka mencari apa yang Nabi SAW buat. Sebab agama ni bukan datang daripada orang agama. Agama datang daripada mana? Datang daripada Allah Azza wa Jal kepada Nabi SAW. Dan yang paling cerdik, siapa dia? Bukan para ulama, Nabi SAW. Para ulama ni apa? Menyampaikan. Mereka rakam, sampaikan tanpa ubah. That's why lah tuan-tuan dan puan-puan,
apabila anda membaca Hisnul Muslim ada satu bacaan yang kita patut faham. Asbahna ala fitratil Islam. Nampak tak? Asbahna ala fitratil Islam. Kami berpagi-pagi dengan fitrahnya Islam. Maknanya apa? Fitrahnya Islam apa dia? Kita faham bahawa agama ni tidak dicemari. Agama ni tak boleh dicemari dengan campur tangan manusia. Dapat? Okey, sebab itulah ada kaedah yang dipanggil sebagai umumil balwa. Umumil balwa. Apa dia? Kaedahnya, benda ni mesti kena tahu. Seperti apa? Sembahyang 5 waktu. Contoh, puasa Ramadan, pergi haji. Nampak tak? Ini umumil balwa. Semua orang kena tahu. Dan kalau ada orang mari dia kata, ada sembahyang ABC. Kita kena tanya dengan dia. Samulana rijalakum, daripada mana hang dapat benda ni? Sekalipun dia mari itu dengan serban yang sangat besar, janggut panjang sampai tanah, PhD 10 dalam bidang agama, itu bukan ukuran dia. Boleh faham? Salah atau betul fakta agama bukan lihat pada fizikal orang. Bukan lihat pada sijil dia. Tetapi yang dilihat apa dia? Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, so itu sahaja pagi ni. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Sebab kita nak kembali kepada apa? Kita nak kembali kepada tetapi perlu diingat, amal saleh yang dilakukan bagi menjana pahala perlu mengikut garis panduan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Maknanya agama ni asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Nampak tak? Maknanya apa? Pagi-pagi dah sebut dah, kami berpagi-pagian dengan fitrah yang betul. Apa dia? Apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang ditunjukkan oleh Tok Lebay. Boleh faham? Ustaz ni macam anti Tok Lebay ya, bukan nak bagi tahu. Dekat luar sana ramai orang nak jadi ustaz ustazah. Nampak tak? Sekarang ni zaman fitnah. Ramai orang nak bercakap agama. Bila check qualification, alamak. Cikgu matematik dia dulu. Alamak, dah bila pula kau belajar agama? Kan? Tolonglah faham. Hari ni ramai orang dia pakai telekong Siti Khadijah nampak macam ustazah. Sebenarnya dia ni, mungkin dia ni bidang sains. Tuan-tuan dan puan-puan, hati-hatilah zaman fitnah ni. Ramai orang nak pakai apa? Nak pakai lebay. Ramai orang nak pakai telekong Siti Khadijah. Kenapa? Sebab bila bercakap agama, okey, akan nampaklah kita ni orang baik. Satu. Okey, Dr. Roket pula dah elok-elok jadi ustaz, engkau jadi Dr. Roket pula. Kenapa? Sebab saya ada mission. Saya kata ini bukan cara dia, bukan caralah untuk kita ni, okey, nak nampak baik mesti pakai lebay. Boleh faham? Boleh faham tak? Kita bukan penita. Agama adalah agama. Tiada yang namanya, saya ulang balik, saya nak bagi you faham. Agama bukan pakaian. Agama bukan sebab pakaian. Agama letak aurat. Boleh faham? Agama letak aurah. Yang Tuhan turunkan aurah. Bukan pakaian. Boleh faham? Aurah. Apa aurah? Limitation. Agama letak limitation. Siapa yang faham tu? Agama bukan seragam. Agama bukan pakaian seragam. Agama adalah limitation. Nampak tak? That's why tak pelik Kalau you all pergi ke negara Arab, profesor bidang hadis, mereka pakai coat, mereka pakai blazer. Kenapa? Sebab agama ni bukan uniform. Agama adalah limitation. Boleh faham? Kena beza. Kena faham mindset macam tu. Cuma kebetulan kuliah subuh ni, kita pakai telekong sebab apa?
Sebab budaya Melayu pakai telekung. Betul? Kalau you pergi Pakistan, adakah wanita Pakistan sembahyang pakai telekung? Mana ada, babe? Kalau you pergi Bosnia, adakah wanita Bosnia sembahyang subuh pakai telekung? Mana ada, babe? Sebab agama turunkan apa? Agama turunkan limitation untuk wanita nutup aurat. Maknanya apa? Luar solat, dalam solat, covering di aurah properly sama. Nampak? Dalam solat, luar solat, covering di aurah sama. Maknanya, bila pakai baju yang covering di aurah, okey, luar rumah, bila azan masuk, bila masuk waktu, adakah kita boleh solat dengan baju tersebut? Jawapannya boleh, tanpa pakai telekung SK. Boleh faham? Boleh faham tak tu? Maknanya, kalau kita keluar rumah, tutup aurat betul-betul, bila azan sampai, ambil wuduk je lah ke tak? Tanpa tukar dah lah. Betul tak? Siapa yang faham tu? Ini sibuk. Telekung tinggal lah. Telekung tinggal lah. Bila telekung tinggal, maka solat pun tinggal lah. Nampak tak? Hello, siapa yang faham tu? Siapa yang belajar something pagi ni? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, so itu sahaja pagi ni. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tasbih kafar.